Pelaksanaan proklamasi darurat oleh Kerajaan Perikatan Nasional didakwa ada udang di sebalik batu. Ini kerana hampir semua darurat yang pernah diisytiharkan di negara ini, termasuk yang sedang berkuat kuasa, rata-rata ada perkara tersembunyi bagi mencapai kepentingan tertentu oleh golongan pemerintah. Memperincikan mengenai perkara itu, Fellow Akademi Sains Malaysia, Profesor Emeritus Jowo Kwame Sudaram berkata, faktor utama pelaksanaan darurat bukan didorong oleh keperluan tetapi kepentingan tertentu pihak berkuasa. Katanya darurat pada tahun 1948 dibuat disebabkan pemberontakan komunis yang dilakukan oleh British bagi mengekalkan Malaya sebagai tanah jajahan penting di rantau ini. Manakala darurat pada 1964 adalah kerana konfrontasi dengan Indonesia yang dilaksanakan British untuk menjaga kepentingan tanah jajahannya yang telah terangkum dalam Malaysia. Menurut Jomo, darurat pada 1966 di Sarawak pula dilakukan bagi menyingkirkan Stephen Kalong Lincoln sebagai Ketua Menteri. Darurat pada 1969 pula adalah akibat rusuhan kaum dan itu dilakukan oleh kerajaan antaranya kerana Parti Perikatan tidak mendapat majoriti undi dalam pilihan raya umum ketiga tahun itu. Namun dengan cara tersendiri dapat berkuasa di banyak negeri dan di peringkat nasional. Darurat pada tahun 1978 pula kerana rusuhan di Kelantan yang dilakukan agar Barisan Nasional dapat menguasai kerajaan negeri Kelantan pada ketika itu. Jadi apa yang jelas kita dapat lihat, semua pengisytiharan darurat terdapat udang di sebalik batu. Ada niat tertentu pihak yang berkuasa untuk mengisytiharkan darurat, bukan apa yang diperlukan tetapi ada kepentingan tertentu, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media darurat dan mudarat ekonomi yang dianjurkan jawatan kuasa merayu penamatan proklamasi darurat di sebuah hotel di ibu negara. Menilai situasi wabak penyakit berbahaya yang sedang melanda negara dan tindakan kerajaan bagi menanganinya dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pengisytiharan darurat, Jomo berkata tindakan-tindakan seperti itu sebenarnya lebih memudaratkan ekonomi berbanding kesan langsung wabak penyakit berbahaya itu sendiri. Kita dapati bahawa kesan langsung daripada segi ekonomi wabak itu tidak seberapa, tetapi kesan tidak langsung iaitu akibat daripada langkah-langkah dikenakan oleh pihak kerajaan itulah yang memudaratkan ekonomi, ujarnya. Jomo turut mengkritik pelaksanaan PKP yang baginya bukan pendekatan terbaik bagi menangani wabak penyakit berbahaya. Sebaliknya ia hanya meninggalkan kesan buruk terhadap ekonomi negara. Pelaksanaan darurat terbaru berkuat kuasa dari 11 Januari hingga 1 Ogos ini diwartakan setelah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong dan menasihati baginda akan keperluan pelaksanaannya bagi membendung penularan wabak penyakit berbahaya. Rentetan daripada itu menyebabkan sidang Parlimen Malaysia digantung.